mengumumkan ketibaan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazlan bin Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, diiringi tetamu hormat. Para hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazlan bin Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, yang berusaha Encik Khairul Naim bin Arifin, Ketua Bahagian Pentadbiran Korporat Yayasan Bank Rakyat, yang berusaha Dr. Muhammad Hadi bin Abdul Hamid, Ketua Pengurusan Syariah Etika Jeneral Takaful Berhad, yang berusaha Tuan Haji Khairul Azhar bin Samsudin, Penolong Pengurus Besar Penyelidikan dan Pembangunan Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang berusaha Tuan Haji Abu Hassan bin Ghazali, Ketua Pustakawan Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah UMT, dan merangkap penasihat jawatan kuasa Majlis Pelancaran Fasiliti Pintar IR 4.0 dan Sudut Korporat PSNZ UMT, pegawai-pegawai utama dan pegawai-pegawai kanan UMT, ketua-ketua jabatan, DIF jemputan, serta para hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Pelancaran Fasiliti Pintar IR 4.0 dan Sudut Korporat Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah UMT. Majlis berbesar hati menerima kedatangan semua tetamu ke kampus UMT pada pagi ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama saksikan tayangan video korporat UMT.
Sidang hadirin yang dihormati sekalian, program pagi ini adalah untuk meraihkan penyempurnaan fasiliti pintar selaras dengan kemudahan dan kelengkapan bertaraf IR 4.0 hasil sokongan daripada Kementerian Pengajian Tinggi sebelum ini melalui peruntukan RMK ke-11. Fasiliti yang tersedia pastinya bakal membolehkan para pelajar UMT khasnya mendapat manfaat daripada kemudahan yang telah disediakan. Pada pagi ini juga turut dilancarkan sudut korporat di Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah yang merupakan hasil kerjasama pintar PSNZ UMT bersama Yayasan Bank Rakyat dan Etika Berhad. Fasiliti dan kemudahan tersedia ini akan menjadi satu tarikan kepada pengguna perpustakaan untuk terus meneroka khazanah ilmu yang tiada sempadan dan sentiasa mengikut peredaran. Baiklah, membuka tirai acara pada pagi ini, majlis dengan ini menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Abu Hassan bin Ghazali, Ketua Pustakawan UMT untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, yang berusaha Encik Khairul Naim Arifin, Ketua Bahagian Pentadbiran Korporat Yayasan Bank Rakyat, yang berusaha Dr. Muhammad Hadi bin Abdul Hamid, Ketua Pengurusan Syariah Etika Jeneral Takaful Berhad, yang berusaha Tuan Haji Khairul Azhar bin Samsudin, Penolong Pengurus Besar Penyelidikan dan Pembangunan Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, pegawai-pegawai utama, pegawai-pegawai kanan UMT, ketua-ketua jabatan, div-div jemputan, seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pertama kalinya marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya kita diberikan kesihatan, kesempatan dan sedikit kelapangan waktu untuk kita hadir dalam majlis perasmian pelancaran fasiliti pintar dan sudut korporat pada hari ini. Program yang diadakan pada hari ini adalah sebagai satu simbolik komitmen UMT terhadap agenda pemerkasaan pendidikan tinggi UMT. Pemerkasaan pendidikan tinggi negara melalui fasiliti yang telah dibangunkan serta meraihkan rakan korporat yang turut memberi sumbangan penting bersama UMT. Hadirin sekalian, perkembangan revolusi industri 4.0 memberikan kesan secara langsung kepada pelbagai bidang termasuk bidang pendidikan, dan ianya merupakan satu perkembangan baharu dalam masyarakat masa kini. Kepesatan maklumat yang sentiasa bertali arus saban hari menyebabkan perlunya kewujudan teknologi pintar yang memudahkan pengurusan, pencarian dan penyampaian maklumat dengan lebih tepat, cepat dan berkesan. Editan daripada perkembangan tersebut menerusi rancangan Malaysia ke-11 RMK 11 Rolling Plan yang keempat, peruntukan sebanyak RM10 juta bagi projek kemudahan infrastruktur dan infostruktur ICT UMT IR 4.0 telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Sebahagian peruntukan berkenaan dengan jumlah RM3 juta telah disalurkan kepada pembangunan perpustakaan di bawah elemen kemudahan pengajaran
dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi 4.0 ICT UMT ataupun UMT Marines 4.0. Peluang berkenaan telah dimanfaatkan sebaik mungkin oleh PSNZ ke arah meningkatkan mutu pencapaian dan pengurusan maklumat menerusi penggunaan teknologi berkonsepkan revolusi industri 4.0 yang juga selari dengan plan strategik UMT dan menyahut saranan yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pendidikan Tinggi, yang menekankan pentingnya universiti memperkasakan khutub kana. Khutub kana ni perpustakaan lah. Tapi istilah yang digunakan oleh Yang Berhormat Menteri, khutub kana, bagi memajukan intelektual manusiawi dan membantu mengukuhkan gagasan kebijaksanaan negara. Perkara ini dapat dizahirkan melalui pembangunan fasiliti IR 4.0 serta pemerkasaan kandungan digital dan memperluaskan lagi perkongsiannya. Ini akan mengembangkan lagi ilmu pengetahuan dengan lebih pantas. Dengan itu, perpustakaan universiti, khususnya Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah, mampu menghidupkan satu budaya pemikiran tinggi di kalangan pengguna, khususnya mahasiswa, melalui perkhidmatan yang disediakan. Hadirin yang saya kasihi sekalian, izinkan saya untuk berkongsi sedikit maklumat mengenai perkembangan pembangunan fasiliti pintar di PSNZ, di mana ianya melibatkan dua fasa mengikut 3 kategori utama. Yang pertamanya, pembangunan dan peningkatan perisian perpustakaan, iaitu sistem pengurusan perpustakaan, Library Management System, yang kita menggunakan WILMU. Okay. Sama dengan rakan kita sebelah lah, Uniza. Okay. Dan seperti itu juga sistem repository UMTIR, sistem pinjaman buku melalui sistem pinjaman e-book melalui Overdrive. Dengan sistem-sistem ini memudahkan pencarian serta pinjaman bahan bercetak dan digital, di samping membolehkan pengguna menempah penggunaan bilik ataupun ruang belajar melalui PC atau notebook atau apps ataupun aplikasi yang di handphone masing-masing yang boleh di-download di dalam Play Store ataupun iOS. Yang keduanya, peralatan ataupun mesin, di antaranya mesin pinjaman layan diri, self-check, mesin pengulangan layar diri, book drop, barrier gate. Barrier gate ni yang bagi Datuk dan hadirin sekalian, kita meletakkan RFID tags. Maksudnya pelajar yang tidak meminjam buku, sekiranya keluar, maka security gate akan berbunyi. Okey, itu di antaranya security gate. Barrier gate adalah masuk dalam library, kita kena touch card, baru barrier akan berbuka. Maksudnya pengguna yang berdaftar boleh masuk library dengan touch dan kita capture data pengguna yang masuk untuk kita dapatkan berapa ramai sehari, fakulti mana yang ramai sekali masuk library, kan, pensyarah mana yang rajin masuk library dan seumpamanya. Okey. Dan info kios, maklumat pasal library, serta rak pintar smart shelf. Okey. Dengan peralatan ini, pengguna boleh meminjam, memulang dan melanjutkan tempoh pinjaman secara layan diri ataupun online. Maksudnya tak perlu pergi ke kaunter untuk nak melihat semua ini. Yang ketiganya adalah pembangunan dan ubah suai platform ataupun ruang. Kita ada bilik Carol, kita ada bilik perbincangan. Bilik Carol sebanyak 27 bilik perbincangan ada 10. Studio rakaman
ruang bacaan terbuka 24 jam, ruang laptop, game room dan maker space. Pelaksanaan fasa pertama telah siap sepenuhnya, manakala fasa kedua melibatkan arkib digital dan perabot dijangka siap sepenuhnya pada tahun ini insya-Allah. Semua usaha ini menunjukkan kesungguhan UMT dalam menyediakan infra dan infrastruktur terkini bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman serta keselesaan terbaik dalam aktiviti pembelajaran mereka. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Pusat Pengurusan Harta PPH, pengarah dia ada kat sini, Cik Faizal, Jabatan Bendahari, pembendahari pun ada di sini, Pusat Ekosistem Digital PED, pengarahnya pun ada di sini, dan semua PTJ yang terlibat dalam membantu dan bersama-sama membangunkan fasiliti pintar berkonsepkan IR 4.0 di PSNZ. Untuk makluman bagi Datuk dan hadirin sekalian, selari dengan hasrat Yang Berhormat Menteri KPT berkaitan hub digital kebangsaan, perpustakaan akademik universiti awam dan universiti swasta di Malaysia telah mewujudkan dua platform digital untuk berkongsian dan manfaat bersama. Yang pertamanya iaitu MALRAD, Malaysian Academic Library Institutional Repository, dianggotai oleh 20 universiti awam dan 7 perpustakaan akademik universiti swasta dengan jumlah kandungan digital terkini yang saya semak semalam sebanyak 692,022 rekod. Dan usaha ini telah bermula sejak 2014 lagi, kerjasama dengan semua akademik library dekat Malaysia. 27 tadilah, dan lepas ni insyaAllah akan ada perpustakaan swasta yang lain akan bersama, dan bilangan rekod-rekod data akan terus bertambah dari masa ke semasa melalui perkongsian pintar di antara 27 perpustakaan akademik. Itu yang pertama, Datuk. Yang keduanya adalah dipanggil platform MyTo, Malaysian Thesis. Okey, jumlah juga melibatkan universiti awam dan universiti swasta, tetapi bilangannya sekarang ini sekitar 20 perpustakaan sahaja, dan kita akan berusaha untuk meningkatkan lagi. Dan jumlah data sekarang ini yang terkumpul adalah sekitar 46,000 dan akan ditambah sebanyak mungkin bagi menyokong hasrat YBM KPT. Hadirin dan semua yang saya hormati sekalian, di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Yayasan Bank Rakyat, okey, di atas sumbangan yang telah diberikan dalam membangunkan serambi ilmu rakyat yang disebut Sekonen di PSNZ, dan bantuan awal pengajian kepada UMT seramai 100 orang pelajar P40 dengan jumlahnya RM100,000. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Etika Jeneral Takaful Berhad dan Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan kerana turut bersama-sama menyumbang dari segi keuangan dan material dalam membangunkan sudut korporat di PSNZ yang dinamakan Azkar Corner. Dan sumbangan buku, peralatan dan perabot kepada 4 buah pusat sumber sekolah angkat terpilih. Saya sebut terpilih ni, mungkin ada yang datang cikgu-cikgu, pengetua guru besar ni yang tidak terpilih, jangan kecil hati. InsyaAllah kita akan teruskan usaha ini pada masa-masa yang akan datang bersama rakan-rakan agensi kita yang berada di hadapan, dan kita akan tambah lagi dengan yang lain insyaAllah. 4 buah sekolah tersebut adalah Sekolah Kebangsaan Betung, Hulu Terengganu, Sekolah Kebangsaan Lubuk Periuk, Hulu Terengganu,
Yang ketiganya, Sekolah Kebangsaan Duyung, Kuala Terengganu. Dan yang keempatnya, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Muhammad Said, Kuala Terengganu. Untuk makluman Datuk dan hadirin sekalian, Sekolah Kebangsaan Betung dan Sekolah Kebangsaan Lubuk Periuk terlibat dalam bencana banjir yang berlaku baru-baru ini dan sebelumnya. Maksudnya dah 2 kalilah sekolah ini terlibat dengan banjir. Bantuan-bantuan ini amatlah kami hargai, sekaligus membuktikan universiti serta agensi korporat dapat berkongsi satu matlamat yang sama melalui peranan masing-masing untuk memperkasakan sosioekonomi pelajar dan komuniti. Saya mengambil kesempatan di sini mengucapkan jutaan terima kasih kepada sekali lagi yang berbahagia Datuk Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Encik Muhammad Khairul Naim, Encik Dr. Muhammad Hadi, Tuan Haji Khairul Azhar, pegawai-pegawai utama, pegawai kanan, ketua-ketua jabatan, di jemputan, para hadirin sekalian yang sudi hadir menjayakan program pada hari ini. Izinkan saya mengakhiri ucapan dengan serangkap pantun. Kalau tuan pikat kenari, jangan patahkan patang jerami. Selesai sudah aluan diberi, nantikan pula ianya dirasmi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Haji atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Baiklah sidang hadirin, untuk makluman buku program majlis pada pagi ini boleh dirujuk dengan mengimbas kod QR pada skrin hadapan pentas. Seterusnya adalah majlis dengan penuh takzim mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazlan bin Abdul Ghaffar, Nak Chancellor UMT, untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih dari acara majlis. Namanya saya nak mohon maaf sikit, suara saya hari ini tak ada sikit. Berbalik ke Taiwan, kerja sejuk, angin kuat, balik-balik tak ada suara. Mungkin dia cakap banyak sangat. Itulah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua ya? Itulah. So, Alhamdulillah, Rabbil wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Salam Malaysia Madani dan juga salam warga UMT Cemerlang. Kalau kat UMT ni saya panggil warga UMT Cemerlang sebab mereka semua Cemerlang kan, kerja kat sini. Okay. Sahabat-sahabat saya yang bersama kita pada hari ini, yang berusaha Encik Khairul Naim Arifin, Ketua Bahagian Pentadbiran Korporat Yayasan Bank Rakyat. Okay. Selamat datang. Yang berusaha Dr. Muhammad Hadi Abdul Hamid, Ketua Pengurusan Syariah Etika Jenderal Takaful Berhad. Yang berusaha Tuan Haji Khairul Azhar Samsudin, Penolong Pengurus Besar Penyelidikan dan Pembangunan Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Setuan. Dan rekan saya Tuan Haji yang berusaha Tuan Haji Abu Hassan, Ketua Pustakawan Sultanah Nur Zahirah PSNZ UMT, pegawai-pegawai utama bersama kita, Timbalan Nak Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Profesor Kemis Dr. Marina Arifin, Puan Fauziah selaku punya inilah dulu ni kita panggil PNC kan. Okay. Dan semualah bendahari, Puan Bendahari serta Cik Faizal, Puan Bahari, Puan Azizah, Cik Faizal selaku penggarap pembangunan UMT. Saya nampak sokong panjang tu Prof. Suzuri pengarah kita punya
PED dan semualah DIF Kehormat Perwakilan UMT serta tetamu-tetamu DIF jemputan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. So pertamanya malah kita panjat syukur kepada Allah Taala kerana dengan kurniaan dan ihsannya kita semua masih diberi peluang untuk bersama di dalam majlis yang bermakna pada hari ini, khususnya pada warga UMT. So saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah Tuan Haji Abu Hassan Ghazali atas jemputan bagi merasmikan fasiliti pintar IR 4.0 dan sudut korporat PSNZ UMT pada pagi ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, macam mana yang dinyatakan oleh Tuan Haji Abu tadi, kalau bagi yang kita panggil kutuk kanan, dah lama tak dengar kutuk kanan ni, bahasa lama kan. Perpustakaan, library merupakan gedung ilmu yang menyimpan berbagai khazanah pengetahuan demi menyokong pembentukan masyarakat madani yang maju dari segi pemikiran, kerohanian dan peradaban suatu negara. Kalau kita lihat balik di Terengganu ni kan, bangunan satu tu di Bandar Pulau Terengganu tu dulu library tu. Waktu tu, waktu wujudnya bangunan tersebut, saya berada di universiti lah. Dan tak silap saya, pada waktu tersebut pengguna-penggunanya terdiri dari guru-guru. Saya nampak juga guru-guru sekolah. Bila saya pergi sana tu waktu cuti semester lah. Kebetulan rumah saya dekat. Jadi saya pergi santai jalan kaki je. Dan pergi duduk dan bacalah buku apa-apa pun kan. Dan sekarang ni fasiliti tersebut telah berpindah ke dekat tu apa di Hiliran kan. Saya tak pasti pula bagaimana penggunaannya. Adakah sepopular zaman-zaman dulu seperti mana sekarang ni kan. Sebab keadaan berubah, masa berubah. Kalau zaman saya belajar dulu di universiti tahun 1 diajar menggunakan mikrofilm. Sampai nak biji mata. Tengok ni, Medifan pakai pembesar, kata pembesar. Kan? Itu adalah evolusi. Evolusi daripada segi penggunaan gedung ilmu dan siapa yang berkendak. Siapa yang berkendak, dia pergilah. Walaupun terpaksa menggunakan kata untuk mendapatkan maklumat-maklumat mikrofilm dari segi rujukan dan sebagainya. Saya nak bawa benda ni sebab saya rasa ramai generasi dalam negeri ini tak kenal pun mikrofilm. Ada tak student kenal mikrofilm? Tak kenal pun. Kan? Zaman saya dulu nak dapatkan rujukan tu abstrak. Tak boleh bayar. Usaha macam mana? Kata Nazri pakai mikrofilm? Pernah pakai? Itulah dia. Itulah dia keistimewaan. Bagaimana kita nak mencari ilmu. Berbanding dengan zaman sekarang, ketik jari je, pak, keluar. Tanya Mr. Google. Tak? Kalau telefon dia smart lagi, tanya dia, cakap, hello Mr. Google, boleh tak cari saya? Keluarlah, jawab tu. Kalau pilih perempuan lah jawab, pilih lelaki jawab. Betapa mudahnya nak dapat ilmu sekarang ni. Kan? Jadi itulah beza antara zaman-zaman. Yang mana kalau keadaan sekarang ni juga, library pula kena modify. Kan? Kalau dulu pernah dengan buku. Sekarang ni buku tu harga mahal kan. Pertukaran mahal nak beli. So sekarang ni dah lebih pada digital, e-book lah, e-journal lah dan sebagainya. So bagaimana cabaran sebuah perpustakaan di universiti itu supaya menarik minat pada pelajar datang ke library adalah kaedah, bukan lagi kaedah zaman macam dulu lah. Tak semestinya ada buku, tapi ada perkara yang menarik minat mereka sesuai dengan zaman mereka. Inilah saya fikir yang kita sedang usahakan. PSNZ, UMT sedang usahakan untuk adapt
pelajar generasi X atau Y apa ni untuk datang ke library sebagai menimbul ilmu dengan kaedah mereka, tak membosankan. Saya percaya ramai belajar ni tak akan mengarah buku, kan? Dia ada cara dia nak dapatkan maklumat melalui handphone dia dan sistem-sistem audio visual yang boleh menarik mereka datang ke library untuk mereka berinteraksi dan mendapat ilmu secara tak langsung. Itulah sebenarnya yang kita nak wujudkan di sini. Oleh demikian, saya dengan minta maaf lah Tuan Haji, saya tak nak detek ni. Daras. Saya nak ucapkan terima kasih dan kepada penyumbang lah yang telah disebut tadi, iaitu Yayasan Bank Rakyat, Etika Takaful serta PPZ, Pusat Perhutanan Zakat Persekutuan, kerana kepercayaan mereka ini menyumbang untuk kemajuan dan kita wujudkan satu ekosistem digital yang boleh menarik minat ramai lagi pelajar-pelajar khususnya, serta anak-anak sekolah di sekeliling sekolah-sekolah angkat kita dan sebagainya di sekolah di seluruh Kuala Durus ini untuk datang berkunjung ke library ataupun kutuk kadah UMT ini dengan mendaftar lah, kena mendaftar kan, daftarnya dan sebagainya. Itu adalah untuk tujuan kita, untuk kita menggamit warga-warga di sekitar Kuala Nerus ini untuk terus cemerlang dengan menimbul ilmu melalui prasarana digital yang kita sedang bangunkan di sini, insya-Allah. Jadi itu adalah perkara-perkara yang sangat penting yang untuk kita bangunkan selari dengan amanat yang berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin baru-baru ni. Dan baru ni pun beliau ada berucap lagi dalam taklimat rancangan Malaysia yang ke-12, itu RP dah hampir tamat ya, iaitu kita dah menjelang peruntukan untuk memohon peruntukan dalam rancangan ataupun rolling plan yang keempat RMK12, yang mana bangunan digital serta bangunan infrastruktur usang amatlah ditekankan untuk kita mohon, dan termasuk juga sekolah-sekolah rasanya, sekolah-sekolah di KPM lah yang menekankan peruntukan yang besar untuk baiki sekolah-sekolah supaya ianya menyediakan ekosistem yang kondusif kepada semua pelajar yang sedang menikmati ilmu tersebut. Jadi National Digital Library yang diilhamkan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan TB ini adalah sangat penting lah, seperti yang saya sebut tadi lah, sebagai satu hub digital kebangsaan, okey, dan ianya menjadi satu katalis pemangkin penyebaran ilmu pengetahuan dan sekaligus mempercepatkan lagi dasar ataupun aspirasi negara sebagai dipanggil national, dipanggil sebagai hub digital kebangsaan di Malaysia ini, insya-Allah. Para hadirin sekalian, selaras dengan itu jugalah kita pengembangan fasiliti ini akan secara tak langsung dan juga langsung membantu pembelajaran yang lebih cekap dan interaktif serta integratif. Okey, dan pihak pengusaha universiti sentiasa mengambil kira aspek-aspek penambahbaikan yang boleh dilaksanakan terhadap pengisian fasiliti ini, khususnya berkaitan dengan penggunaan teknologi terkini ini. Okay, insya-Allah yang ianya boleh menyediakan memantapkan lagi kandungan digital dan infra perpustakaan yang kondusif kepada penggunanya pada masa akan datang. Saya ucapkan setinggi banggaan juga sekali lagi kepada usaha perpustakaan PSSZ menerusi peruntukan yang dibolehi telah menyahut hasrat kerajaan dengan pembangunan fasiliti-fasiliti ini sebanyak 11 juta ya, telah diperuntukkan dalam ayat 4 dan saya rasa di kalangan PTJ yang menggunakan peruntukan tersebut
PSZ lah yang telah banyak menyiapkan kerja yang telah dirancangkan lah. Dan melibatkan yang kita akan tengok nanti lah. Dan di kesempatan ini juga saya ingin menzahirkan setinggi-tinggi ucapan sekali lagi ya, tahniah dan juga terima kasih kepada pihak Yayasan Bank Rakyat di atas sumbangan sudut korporat SIR Serambi Ilmu Rakyat corner okey, bernilai RM15,000 berserta 50 ID akses percuma kepada 7 pengkalan data selama setahun dan sumbangan bantuan awal pengajian sebanyak RM100,000 kepada 100 pelajar UMT dari keluarga B40. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Yayasan Bank Rakyat. So, terima kasih juga kepada pihak Etika General Takaful Berhad dan Pusat Penghutang Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Setuan PPZ Mawik di atas sumbangan sudut korporat Askar Corner yang telah menempatkan sebilangan bahan-bahan rujukan. Kalau tu Serambi Ilmu Rakyat, Askar ni macam mana? Apa makna Askar? Akademi Zakat. Akademi Zakat. Askar Akademi Zakat. Okey. Saya canggih nama dia. Okey. Yang telah menempatkan sebilangan bahan-bahan rujukan kelengkapan perabot bernilai hampir RM12,000, RM14,980, RM20 kurang. Dan sumbangan buku, peralatan dan perabot kepada 4 buah pusat sumber sekolah bernilai RM65,000. Yang saya percaya ini akan melibatkan sekolah-sekolah yang terkena dengan musibah banjir lah. Baru-baru ni yang melibatkan 2 sekolah utama kan di Hulu Terengganu, iaitu di Betong dan juga sekolah satu lagi tu okey, Gua Periuk, okey, dan sebagainya. Dan ini merupakan satu kaedah mempromosi sokongan Yayasan Bank Rakyat, Etika Takaful dan PPZ Mawik dalam menyumbang kembali kepada masyarakat. InsyaAllah saya rasa ini tidak akan berhenti di sini sajalah. Okey, kita akan menyambung dengan orang kata tu dengan tangan dan terbuka apa-apa sumbangan masa akan datanglah daripada Yayasan Bank Rakyat, Etika Takaful dan juga PPZ yang bersama kita pada pagi ini. InsyaAllah lah. Etika Takaful kan ada rancangan besar juga lepas ni kita akan bincang dan sebagainya. Bab kata peribahasa Melayu, kalau cikgu ada bahasa juga dan itu patuh. Orang berbudi kita berwasa, orang memberi kita merasa. Orang memberi kita merasa. Kena pakai lagi ke? Kecil tapak tangan, nyiru kami tadakan. Yang ini boleh ya? Boleh pakai. Okey. Semoga usaha bersama ini kita dapat teruskan lagi pada masa-masa akan datang insya-Allah. Dan para hadirin sekalian, di kesempatan ini juga saya ingin memanjangkan lagi saya tidak ingin memanjangkan lagi ini mikrofon kalau pegang agak lama. Okey. Dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan pelancaran fasiliti Pintar IR 4.0 dan sudut korporat PSNZ UMT. Sekian dengan topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.